Okey. Okey, sekarang kita akan tajuk asas nombor. Okey, asas nombor ni tajuk dia kata 5, bab yang pertama. Okey, tengok dulu dalam asas nombor ni ada apa? Okey, nombor dalam asas nombor ni ada 4 asas nombor iaitu 2, 8 dan 5 dan satu lagi ialah 10. Okey, asas 10. Okey, nombor yang kita guna setiap hari ni ialah nombor asas dalam asas 10. Okey, nombor kita guna setiap hari ni asas 10. Okey, 10 digit yang digunakan dalam asas 10 ialah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan 9. Okey, semua itu adalah semua nombor kosong daripada 0 hingga 9 tu, semua tu nombor tu kita boleh guna untuk asas 10. Okey, nombor dalam asas 2 dinyatakan dengan menggunakan hanya 2 digit saja iaitu 0 dan 1. Kalau dalam asas 2 hanya 2 digit saja yang dibenarkan iaitu 0 dan nombor 1. Contoh kat sini 101101, bawah tu ada kecil 2. Jadi kat situ bermakna ini asas nombor 2. Asas bagi 2. Okay, kalau nombor dalam asas 8 pula dinyatakan dengan hanya menggunakan 8 digit sahaja iaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7. Okey, ada 8 sahaja digit yang boleh guna untuk asas 8. Okey, 8 digit nombor sahaja yang boleh guna dalam asas 8. Contoh kat sini 675, okey, bawah ni ada 8. Maksudnya kat sini nombor 675 ni ini ialah untuk asas 8. Okey, dalam nombor asas 5 pula dinyatakan dengan menggunakan hanya 5 digit saja iaitu 0, 1, 2, 3 dan 4. Okey, 5 sahaja digit nombor yang dibenarkan untuk asas 5. Contoh kat sini 1, 3, 4. Okey, bawahnya ni kecil, ada nombor 5 kecil. Jadi di sini bermakna 1, 3, 4 ini nombor dalam asas 5. Okey, jadi kat sini ada 3 sahaja asas yang perlu kita tahu. Ada asas 2, asas 8 dan asas 5. Okey, 2, 8 dan 5. Okey, tengok pula nilai. Nilai sesuatu digit bagi sesuatu nombor dalam asas 2, 8 dan 5. Okey, tengok nilai digit dia. Nilai bagi setiap asas nombor tu. Okey, nilai bagi digit setiap suatu nombor dalam asas tu. Okey, jadual yang di bawah menunjukkan nilai tempat bagi setiap digit dalam suatu nombor. Okey, dalam asas 2, kalau asas 2 ni nilai tempat dia 64. Okey, 64. Kalau 2 kuasa dengan 6, 64. 2 kuasa 5, 22. 2 kuasa 4, 16. Inilah semua ni nilai, dia punya nilai digit bagi nombor dalam asas 2. Okey, 2 di hadapan ni, 2 dikuasakan ni. Ini bermakna 2 ni 2 kuasa 6, 2 kuasa 5, 2 kuasa 4 ni berasal daripada asas nombor 2 lah. Okey, dalam asas 8 pun sama juga, nak tahu dah. Kita nak tahu nilai tempat dia 8 dikuasakan dengan 4, 8 dikuasakan dengan 3, 8 dikuasakan dengan 2. Jadi kita tahulah dia punya nilai satu digit tu bagi nombor dalam asas 8. So, untuk dalam asas 5 pun sama. Okey, sama juga 5 kuasa 4, 5 kuasa 3, 5 kuasa 2. Nilai dia pun sama juga. Okey, 5 kuasa 4 dapatlah 625. Jadi 625 ni ialah nilai suatu digit dalam nilai digit bagi nombor dalam asas 5. Okey. Tengok pula kalau nilai suatu digit bagi suatu nombor dalam asas 2, 8 dan 5, nilai suatu digit tu kita boleh dapatkan dengan digit tu darabkan dengan nilai tempat itu. Okay, tadi kita tengok nilai tempat. Ini nilai tempat. Sekarang kita tengok nilai digit pula. Okay, nilai digit. Okay, nilai sesuatu digit tu. Okay, nyatakan nilai bagi digit yang bergaris dalam setiap nombor yang berikut. Garis. Okay, contoh kat sini A ni yang digariskan 1. Maka kat sini dia suruh kita cari nilai bagi 1 ni berapa. Okay, nilai bagi 1 ni berapa. Misalnya kita tahu nilai bagi 1 ni berapa. Kita isi nombor tu bubuh dalam satu kotak macam ni. Okay, contoh kat sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Okay, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, 7. Okay. Okay, ada 7. Jadi bila ada 7 kat sini, kita bubuhlah yang belakang sekali ni. Yang 1 di belakang sekali ni. Okay. Yang nombor 1 di belakang sekali ni. Ini dianggap sebagai 2 kuasa kosong. Okay, 2 kuasa kosong. Okay, nombor kosong ni dianggap sebagai 2 kuasa 1. Okay, nombor 1 ni okay, dianggap sebagai 2 kuasa 2. Okay, dan seterusnya lah. Okay, di hadapan. Okay, kalau yang ni 1 ni 2 kuasa kosong, 2 kuasa
2, 2, 3, 2, 4, 2, 5 dan 2, 6. Okay, lepas sekali 2, 6 lah. Okay, bila 2, 6, 64. Jadi kat sini nilai bagi nombor 1 ni, nilai digit ni, nilai tempat ni 64. Kemudian kita nak tahu nilai bagi digit 1 tu. Yang 64 ni hanyalah nilai tempat tu. Sekarang nak tahu nilai digit dia. Macam mana kita nak tahu nilai digit tu? Kita kena darabkan dengan digit tu. So kat sini satu ni darabkan dengan 64. Okay, 64. Tambah 1 darab dengan 2, 2, 6 nilai tempat dia. Di sini dapat 64 dia punya nilai digit itu. Okay. Tengok pula untuk yang ni, yang B, 3, 6, 5, 1, asas 8. Jadi kat sini nak tahu 6 ni nilai digit dia berapa. Okay, nilai digit dia berapa. Jadi kita nak tahu 6 ni, kita tengok dulu nilai tempat dia. Okay, kita tengok dulu nilai tempat dia, kita isi. Okay, yang satu yang di belakang sekali ni, dia akan sebagai 8, nilai tempat dia. 5, 8, 1, 6, dia punya 6 ni 8, 2 dan 3 yang ni 8, 3. Sekarang nak tahu yang 6 kan. Jadi kat sini 6 nilai digit dia. Okay, dia punya 6 nilai tempat dia 802. Okay, jadi sini 802 darabkan dengan digit tu. Dia darabkan dengan digit 6 tu. Jadi dapat kat sini 384. Okay, yang seterusnya C pula. C dia kata 3, 2, 4, 1. Okay, asas 5. Sekarang ni nak tahu nilai digit bagi nombor 3 ni. Okay, nilai digit bagi nombor 3 ni. Okay, macam mana kita nak tahu? Kita kena tahu dulu nilai tempat dia. Okay, kena tahu dulu nilai tempat dia. 3 ni. Okay, 3 ni dia punya nilai tempat dia 5, 3. Okay. Kalau tak tahu kita mula dari belakang. 3, 2, 4, 1 ni kita mula dari belakang. 1 ni nilai digit dia 5, 0. Okay, memang mula pada 0, 0 dulu. Kemudian 5, 1, 5, 2 dan 5, 3. Jadi 3 ni 5, 3. Okay, jadi 5, 3 ni darabkan dengan digit tu. Okay, digit yang dia nak tahu nilai digit tu. 3. Jadi kat sini 3 darabkan 5, 3 dapatlah 375 dia punya nilai digit itu. Okay. Jadi seterusnya, tulis suatu nombor dalam asas 2, asas 8 dan asas 5 dalam bentuk pendaraban. Okay, sekarang kita nak tahu, kita nak tulis suatu nombor tu dalam asas 2, asas 5, asas 8 tu dalam bentuk pendaraban. Okay, suatu nombor ditulis dalam bentuk pendaraban merujuk pada hasil tambah nilai bagi digit-digit yang membentuk nombor itu. Okay, yang untuk dalam bentuk pendaraban ni, bila kita darabkan semua ni, dia akan dapat nilai digit tu lah. Okay, akan dapat nilai digit tu. Okay, contoh kat sini. Kita akan, maksudnya kat sini bila kita darab semua ni, kita akan dapat nilai keseluruhan semua ni berapa. Okay, nilai keseluruhan semua ni berapa. Maksudnya yang senang cakap, bila kita darabkan semua ni, kita akan dapat nombor ni dalam asas 10. Ataupun dalam nombor bulat asas 10 lah. Yang seluruh hidup ni asas 10 lah. Okay, jadi kat sini, saya dah. Okay, macam mana kita nak darab? Kita darab je 1 darabkan digit tu, 1 darabkan 2/5. Okay, sebab first 2/5 jadi 1 darabkan 2/5. Kemudian tambah pula 1 darabkan dengan 2/4. Kemudian tambah pula 1 darab dengan 2/3. Kemudian kosong ni darabkan dengan 2/2. 1 darab dengan 2/1 dan tambah dengan 1 darab dengan 2/0. Okay, dah habis semua ni. Ini dah dalam bentuk pendaraban. Bila kita tambah dan darab semua ni, kita akan dapat dalam asas 10. Okay, asas 10 ni tukar kepada asas 10. Okay. Okay, yang B ni pun sama juga 4, 7, 5, 8 ni kita tukarkan dalam bentuk pendaraban. Sama juga 4 darabkan dengan 4 ni nombor dia. 4 ni darabkan dengan 8/2. Tambah dengan 7 darabkan dengan 8/1. Dan terakhir sekali 5 yang nombor last sekali ni darabkan dengan 8/0. Bila darab tambah semua ni, kita akan dapat nombor tu dalam asas 10. Okay, nombor tu dalam asas 10. Inilah dalam bentuk pendaraban. Ini dalam bentuk pendaraban. Okay. Okay, menukar nombor dalam asas 2, asas 8 dan asas 5 kepada nombor dalam asas 10. Nak tukar dan kita nak tukar daripada asas 2, asas 8 dan 5 tu nak tukarkan dalam asas 10. Maksudnya cara kita nak tukar dia. Okay, sama juga langkah-langkah macam ni. Langkah-langkah untuk menukar nombor dalam asas 2, 8 dan 5 kepada nombor dalam asas 10 adalah seperti berikut. Okay, tulis nombor tu dalam bentuk pendaraban. Okay, dalam bentuk pendaraban kita dah belajar tadi ni. Okay, ini bentuk pendaraban. Okay. Ini ialah bentuk pendaraban. Okay, ini bentuk pendaraban. Okay, ini pun bentuk pendaraban.
Okey, bila dah tukar dalam bentuk pendaraban macam ni, okey, baru kita boleh jawab untuk yang ni. Okey, contoh pertama ni, dia kata tukarkan setiap nombor yang berikut kepada nombor dalam asas 10. Okey, sekarang nak tukar nombor ABC ni dalam asas 10. Okey, step yang pertama kita tukar dulu dalam bentuk pendaraban. Okey, bentuk pendaraban kita belajar sebelum ni, 1 darabkan dengan 204. Okey, kita darabkan digit tu darabkan dengan nilai tempat tu. Okey, digit tu darabkan dengan nilai tempat tu. Kemudian dah darab semua ni, tambah semua, kita akan dapatlah jawapan dia. Contoh kat sini, A ni 21 asas 10. 21 asas 10. Okay, B pun sama, 1, 4, 2, 3, 8 ni kita tukar dulu dalam bentuk pendaraban. Kemudian kita tukar dah, kita darab tambah semua ni, akan dapatlah ni punya jawapan dia dalam asas 10. Jadi kat sini jawapan dia 787. Okay, yang sini pun sama, kita tukar 3, 2, 4 ni dalam bentuk pendaraban. Kemudian kita darab tambah semua ni, akan dapatlah 89 asas 10. Jadi jawapan dia 89 asas 10. Okay. Kalau kita nak tukarkan asas 28 dengan 5 ni dalam asas 10, boleh juga guna kalkulator. Okay. Kita boleh guna dalam kalkulator. Ini dia punya cara adalah kita letakkan dulu kalkulator tu dalam mode asas. Okay. Nak letakkan kalkulator dalam asas ni, kita tekan mode 3 kali. Kita tekan mode 3 kali. Okay, sorry, tekan 2 kali je. Okay, tekan mode 2 kali. Okay, bila dah tekan mode 2 kali, kemudian dia keluar ST, REG dengan base. Okay, ST, rate dengan base. Jadi kat sini tekan base 3. Jadi tekan nombor 3. Okay, bila tekan nombor 3, dia akan, okay, bila tekan nombor 3, okay, sekarang ni tetapkan kalkulator kepada asas nombor yang dikehendaki dengan menekan. Okay, tengok kat sini ada button bin, okay, ada warna hijau. Tengok kat belah atas ni ada button bin, DAG dengan OCT. Okey, B ni untuk asas 2, DAG ni untuk asas 10 dan OCT ni untuk asas 8. Okey, hack ini tak ada, HDX ni hack ni tak ada apa-apa asas. Okey, satu lagi, asas 5 tak boleh guna kalkulator. Okey, asas 5 tak ada dalam kalkulator. Jadi asas 5 kena kira secara manual lah, tak boleh guna kalkulator. Okey, sekarang ni nak selesaikan contoh tadi, soalan A tadi. Nak selesaikan, kita nak masukkan yang berikut. Okey, maksudnya kat sini, masukkan asas 2 tadi, contoh yang pertama tadi. Soalan pertama asas 2 kan. Okey, asas 2, dia punya nombor dia 10101. Okay, jadi tekan 10101. Sebelum tekan tu, pastikan dulu kita tekan button bin. Okey, tekan button bin. Bin ni. Okey, tekan button bin kat lock ni. Tekan saja. Okey, tekan saja button bin ni. Bila tekan button bin, baru kita tekan nombor dia. 10101. Okey, tekan 10101. Okey, dah tekan dah. Tekan sama dengan. Okey, dia keluar nombor tu balik. Bila dah keluar nombor tu balik, kita nak tukar pada asas 10. Jadi tekan DAC, DEC, DAC, asas 10. Untuk asas 10 ni, jadi tekan DAC, DEC. Kemudian dia keluarlah 21. Jadi sini jawapan dia 21, asas 10. Sama juga dengan B tu. Okay, step dia sama sahaja. Okay, jadi seterusnya kita tukarkan, seterusnya pula menukar nombor dalam asas 2 dan asas 8 dan asas 5 kepada nombor dalam asas 10 dan sebaliknya. Okey, dan sebaliknya. Sekarang tadi kita dah belajar nak tukar asas 2, asas 8 yang asas 5 dalam asas 10. Sekarang nak tengok yang sebaliknya pula. Okey, yang sebalik punya pula, kita terbalikkanlah nak tukarkan asas 10 kepada asas 2, 3 dan asas 2, 8 dan 5. Okey, langkah-langkah dia. Langkah-langkah untuk menukar nombor dalam asas 10 kepada nombor dalam asas 2, 8 dan 5 adalah seperti berikut. Langkah yang pertama, membahagikan nombor itu secara berturut-turut sehingga hasil bahagiannya adalah sifar. Okey, jadi kat sini kaedah dia kita kena bahagikan nombor tu secara berturut-turut. Okey, secara berturut-turut. Okey, so kita tengok secara berturut-turut sehinggalah kita dapat hasil bahagiannya tu sifar. Yang kedua, tulis nombor dalam asas baru dengan merujuk kepada baki nombor itu dari bawah ke atas. Jadi tengok contoh kat sini. Contoh 2 ni, tukar 61 asas 10 kepada asas nombor dalam asas 2. Okay, tukar dulu 61 ni dalam asas 61 asas 10 ni kepada asas 2. Macam yang kita nak tukar. Okey, kita bahagikan dia. 61 tadi nak tukar asas 2 kan. Jadi kita bahagikan dengan 2. Okay, 61 ni bahagikan dengan 2. Okay, dapat 30. Okay, 30 pula bahagikan dengan 2. Dapat 15. Kemudian
Okay, 15. Jadi kat sini, okay, 15. 15 bahagi pula dengan 2 akan dapat, bahagi dengan 2 dapat 7. Okay, kemudian 7 bahagi dengan 2 dapat 3. Kemudian 7 bahagi ke 2 dapat sepatutnya 6 lah kat sini. Maksudnya kat sini kita bahagikan nombor tu 7 ni bila bahagi dengan 2. Okey, apa yang sesuai? 6 lah. 6 bahagi dengan 6 lah sepatutnya kat sini. Tapi kat sini 7 dia beritahu. Tapi tak apa. Kita buat je 7 bahagi 2, 3. Kemudian 3 bahagi 2, 1. Kemudian 1 darab 2. 2 kat sini, kat 3 ni. Tapi dia bagi kita 3 kat sini. Tak apa, kita 3. 3 bahagi 2 dapat 1. Kemudian 1 bahagi 2, kosong. Jadi kat sini macam mana kita selesaikan? Okey, 61 bahagi 2 ni sepatutnya tak ada pun 61 ni. Okey, 61 tak ada 61 dalam sifar 2. Jadi macam mana kita nak tahu? Kita ambil nombor kurang pada dia 60 lah. Jadi 60 bahagi 2, 30. Okey, kat sini beza yang kita ambil nombor tu sepatutnya kat sini 60 kan, tapi beza dia 1. Jadi kat sini beza dia 1. Okey, kita ambil baki dia 1. Kita isi tepi dia 1. Kemudian 30 bahagi 2 ni 15. Okey, betul. Kosong lah kan, tak ada beza dia kosong. Jadi kat sini 15 bahagi 2. Tak ada pun dalam sifar 2 15. Jadi kat sini tak ada dalam sifar 2 15. Jadi kat sini kita ambil nombor kurang daripada dia 14. Jadi kat sini kita ambil sepatutnya kat sini 14. Jadi kat sini 14 sepatutnya di 14 bahagi 2 bawah 7. Jadi kat sini baki dia 1 lah. Okey, dia punya baki dia 1 lah sebab sepatutnya kat sini 14. Tapi sini 15. Jadi punya baki dia 1. Okey, kemudian 7 bahagi dengan 2. Sebab dalam sifar 2 tak ada nombor 7. Jadi yang ada nombor 6. Jadi kat sini 6, kita tulis 6 kat situ. Okey, 6 kat sini sepatutnya 6 bahagi 2, 3. Jadi kat sini baki dia 1 lah sebab kat sini 7. Sebab kat sini 7. Okey, kat sini 1 baki dia. Kemudian 3 bahagi dengan 2. Dalam sifar 2 tak ada 3. Jadi kat sini sepatutnya 2 lah kat sini. Jadi kat sini 2, 2 bagi 2, 1. Jadi kat sini baki dia 1. Okey, 1 sebab apa? Sebab sini sepatutnya 2. Tapi sini 3. Ada kat sini 3. Jadi kat sini 3 tolak 2, 1. Jadi kat sini 1. Kemudian last kali 1 bahagi 2. Sepatutnya kosong. Sepatutnya kat sini kita kena tulis kosong. Okay, tempat 1 ni, sebab 1 ni kita kena tulis kosong. Tapi kat sini tulis 1 kat sini. Kita tulis 1 kat sini, jadi baki kat sini 1. Okay, sepatutnya kat sini kosong bagi 2, kosong. Jadi kat sini baki dia 1. Bila dah kosong ni, sinilah berakhirnya di sini. Okay, berakhirnya di sini. Jadi kita salin je balik baki dia ni daripada atas sampai ke bawah. Salin daripada bawah sampai ke atas. Okay, pada bawah sampai ke atas bawah ni salin sampai ke atas. Okay, salin secara bentuk 2. Jadi 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1. Asas 2. Okay. Okay, untuk B pula. Okay, B dia kata 61 asas 10 tukarkan kepada satu nombor dalam asas 8. Okay, dalam asas 8. Okay, dia tengok dalam asas 8 pula. 61 nak tukarkan dalam asas 8. Jadi kat sini 61 ni kita bahagikan dengan 8 sebab nak tukar dalam asas 8 kan. Jadi 61 ni kita bahagikan dengan 8. Okay, jadi kita bahagikan dengan 8. Okay, kita bahagikan dengan 8. Kemudian, okay, nombor 1 tak ada pun dalam sifar 8. Yang ada 56. Okay, yang ada 56 lah, ambil kurang daripada dia. Ambil kurang daripada dia, iaitu 56. Jadi, 56 ni hasil pada 7 darab 8. Jadi, 7 darab 8 sebetulnya 61 kita tukar pada 56. Okay, dia kat sini 61, dia tolaklah 61 tolakkan dengan 56. Jadi, baki kat situ 5. Okay, jadi kita bawah dia 5 kat sini. Baki dia. Kemudian 7 bahagi pula tak sampai lagi kosong. Jadi, kita buat lagi. 7 ni kena bahagi lagi dengan 8. 7 ni kena bahagi lagi dengan 8. Okay. 7 bagi 8, dia nak kosong kat sini. Okay, 7 bagi 8 ni, so kat sini, 7 ni dalam sifar 8 tak ada 7. Okay, yang ada pun tak ada 7. Yang ada 8, tapi 8 tu atas daripada 7. Kita kena ambil yang bawah. Jadi bawah 8, kosong. Okay, kita ambil kosong lah. Jadi kat sini kosong lah. Jawapannya kat sini. Jadi kosong darabkan dengan 8, sebetulnya kat sini kosong. Tapi kat sini 7. Jadi kat sini beza dia 7. Jadi kat sini 7 lah kat sini. Okay, ini dah siap dah. Dia dah sampai kosong dah. Jadi kat sini dia punya jawapan kita ambil pada bawah. Okay, ambil pada bawah. Okay, ambil pada bawah dia 7, 5.
Okay, daripada bawah naik ke atas. Okay, daripada bawah naik ke atas. 75 asas 8. Okay, yang seterusnya 61, kita nak tukar pula 61 ni, 61 asas 10 ni kepada asas 5. Kita nak tukar pula kepada asas 5. Jadi kena bahagi dengan 5 lah. Okay, 61 bahagikan dengan 5. Okay, 61 bahagikan dengan 5. Kemudian 61 ni tak ada pun dalam segi 5, yang ada 60. Yang ada 60. Okay, yang ada 60 tu adalah 12 darab dengan 5, 60. Tapi kat sini 61. Jadi beza kat sini 1. Jadi dekat sini 1 baki dia. 1. Beza dia 1. Kemudian 12 bahagi dengan 5. Dalam segi 5 tak ada 12. Yang ada 10. Yang ada 10. Jadi 10 tu hasil pada 2. Okay, 2 darab dengan 5, 10. Sebab tu kat sini 10 tapi kat sini 12. Jadi beza dia 2. Jadi kat sini beza dia 2. Jadi kat sini 2. Kemudian yang last sekali 2 bahagi dengan 5. Dalam segi 5 tak ada 2. Yang ada bawah 2. Yang ada pun kalau 2 bawah dia 2. Yang ada bawah 2 ialah kosong. Kalau kita nak ambil 5 tak boleh sebab 5 tu atas daripada 2. Kita kena ambil nombor bawah dia. Jadi nombor bawah dari 2 ialah kosong. Jadi kat sini kosong. Kosong darab dengan 5. Sebab tu kat sini kosong. Tapi dia 2 kat sini. Jadi kat sini baki kat sini 2. Jadi jawapan untuk kat sini kita ambil pada atas 2, 2, 1. Ambil pada atas 2, 2, 1. Di depan dia 2, 2, 1 asas 5. Okay, ini sahaja kaedah untuk tukarkan daripada asas 10 kepada asas 2, 8 dan 5. Okay. Ada juga kaedah menggunakan kalkulator. Tapi untuk asas 2 dengan 8 sahajalah, asas 5 tak ada. Jadi asas 5 kena guna kaedah ni. Okay, jadi asas 5 kena guna kaedah ni lah. Okay, kaedah ni. 2 dengan 8 ni kita boleh guna kaedah kalkulator. Okay, kaedah kalkulator. Okay, sama juga setiap dia kita kena tetapkan kalkulator tu dalam mode asas, iaitu dalam mode base. Okay, dalam mode base. Okay, nak tahu dalam mode base, kita kena tekan mode ni 2 kali. Tekan mode ni 2 kali. 1, 2. Okay, bila dah tekan 2 kali, kemudian kita tekan base. Kat sini bila tekan 2 kali, dia akan keluar SD, break dengan base. Okay, jadi tekan base 3, nombor 3. Jadi tekan nombor 3. Okay, sekarang ni kita kena tahu dahulu button-button dia. Okay, kalau button B, okay, tengok kat sini ada button B, DAC dengan OP. Jadi kat sini button B ni untuk asas 2, DAC ni untuk asas 10 dan OP ni untuk asas 8. Okay, jadi kat sini asas 5 tak ada. Memang tak boleh. Kalau asas 5 tak boleh guna kalkulator. Okay, asas 5 tak boleh guna kalkulator. Jadi kat sini ada button untuk asas 2, 10 dan 8. Hack ni bukan asas 5. Hack ni bukan asas 5. Hack ni tak ada apa-apa lah. Ini bukan asas 5. Okay, sekarang nak kira untuk yang soalan prosedur, kita nak tukarkan 61 asas 10 tadi tu kepada asas 2. Jadi kat sini kita letakkan dulu kalkulator ni dalam asas 10. Okay, iaitu kita kena tekan DAC. Okay, kena tekan DAC, DEC DAC. Kita tekan DAC. Okay, bila tekan DAC tu, kita tekan 61. 61. Okay, tulis 61. Kemudian kita tekan sama dengan. Okay, kita tekan sama dengan, dia keluar balik kan 61 kan. Jadi kat sini, bila dah keluar balik 61, tekan pula untuk, kita tekan pula B, button B untuk asas 2. Kita tekan dalam asas 1, jadi kita tekan button B. B-I-N-B. Jadi tekan button B ni akan keluar 111101 asas 2. Dia dapatlah jawapan dia. Sama juga untuk yang B ni. Okay, sama juga kaedah dia. Okay, sekarang ni untuk sekarang ni kita nak tengok pula menukar nombor dalam suatu asas kepada asas yang lain. Maksudnya ni kita nak tukarkan contoh kat sini, nak tukar daripada asas 2 kepada asas 8. Nak tukarkan daripada asas 5 kepada asas 8. Itu yang namakan nak tukarkan sesuatu asas kepada asas yang lain, bukan asas 10. Tapi asas yang lain, macam mana cara kita nak tukar dia? Okay, langkah-langkah dia yang pertama, tukar nombor itu dalam asas 10 dulu. Okay, tukarkan nombor itu dalam asas 10 dengan menggunakan bentuk pendaraban. Okay, dengan menggunakan bentuk pendaraban. Kalau nak guna kalkulator pun boleh. Okay, nak guna kalkulator pun boleh. Jadi tukarkan dulu nombor tu dalam bentuk pendaraban. Bila dah tukar tu, melakukan pembahagian berturut-turut. Okay, kita buat pembahagian berturut-turut macam kita buat sebelum ni lah. Okay, buat pembahagian berturut-turut untuk menukar nombor itu dalam asas 10. Okay, kepada asas baru. Okay, jadi kat sini tukarkan contoh kat sini, tukarkan 110101 asas 2 ni kepada nombor dalam asas 5. Okay, dalam nombor asas 5. Okay, sekarang ni first step dia kita kena tukar dulu nombor asas 2 ni kepada asas 10. Okay, tukar dalam asas 10 kita kena darab dululah. Okay, kena buat pendaraban.
Okay, 1 darab dengan 2,5 tambah dengan 1 darab dengan 2,4. Okay, peneraban ni macam yang sebelum ni kita buat ni. Okay, kalau tak tahu boleh pusing balik ke belakang. Okay, kita buat peneraban macam ni. Okay, bila dah buat peneraban macam ni, dapatlah kita darab tambah semua. Darab tambah semua dapatlah 53. Jadi 53 ni duduk dalam asas 10. Okey, macam sekarang ni nak tukar dalam asas 5. Okey, nak tukar dalam asas 5, kita kena guna pembahagian berturut-turut. Okey, guna pembahagian berturut-turut 53 ni kita bahagikan dengan 5. Sebab apa? Sebab kita nak dalam asas 5, jadi kita kena bahagikan dengan 5. Jadi 53 bahagi 5 tak ada. 53 ni tak ada asas 5. Jadi kat sini nombor yang hampir dengan dia 50 lah. Okey, 50. Jadi kat sini 50. Jadi kat sini kalau 50, 10 darab dengan 5, 50 kat sini sepatutnya. Tapi kat sini 53. Jadi baki dia 3. Jadi kat sini kita baki dia 3. Okey, kemudian 10 bahagikan dengan 5. Okey, dalam 10 ada 5. Jadi bolehlah 10 bahagi 5, 2. Jadi kat sini tak ada sebarang baki. Kosong lah. Kita tak ada sebarang baki. Okey, yang sekali 2 ni bahagikan dengan 5. Dalam 10 2 tak ada 5. Okey, jadi sekarang ni yang nombor 2 yang dalam 2 pun kosong. Okay, dia kosong. Jadi kat sini sepatutnya kosong. Okay, sepatutnya kosong di sini. Jadi kat sini kosong bahagi dengan 5, kosong kat sini. Tapi kat sini 2. Bila kat sini 2, baki dia beza dia 2. Jadi kat sini jawapan kat sini 2 lah. Okay, jadi kat sini jawapan untuk yang ni. Okay, jawapan untuk ni kita kira pada atas. Ambil pada bawah. Okay, 203. 203. Okay, ini kita ambil jawapan daripada bawah 203. Jadi 203 ni asas 5. Okey. Dan kalau asas 5 memang kena guna kaedah manual, tak ada kalkulator. Okey. Okay, tengok pula yang seterusnya. Okay, ini kaedah guna kalkulator. Sama juga kalau guna kalkulator pun sama juga. Okay, letakkan kalkulator dalam mode base. Kita tekan kalkulator mode 2 kali, 1, 2, kemudian tekan 2 kali, tekan base. Okay, dah tekan 2 kali, dia akan keluar SD, weight dengan base. Okay, tekan base tu, bawah base nombor 3, jadi tekan nombor 3. Okay, dia dah tekan nombor 3, kena press dulu, kena kenal dulu. Kalau button bin untuk asas 2. Kalau button deck untuk asas 10, kalau button off untuk asas 8. Okay, sekarang ni kita nak tengok kalau asas 2 nak tukarkan kepada asas 8. Contoh kat sini asas 2 ni 100111 ni kita asas 2. Jadi kita kena tetapkan dulu kalkulator ni dalam asas 2. Okay, kita kena tekan bin. Bin ni tekan bin, button bin, kemudian kita isi nombor dia. 100111. Kalau tekan nombor dia, tekan sama dengan. Okay, bila tekan sama dengan, dia pulang balik nombor tu. Okay, sekarang nak tukar dalam asas 8. Jadi kena tekan opt. Kena tekan button opt, OCT ni, opt. Okay, tekan button opt. Okay, tekan button opt, dia akan dapat 47. Jadi 47 ni dalam asas 8. Dia mudah saja. Okay, 47 ni dalam asas 8. Okay, yang seterusnya, membuat pengiraan melibatkan operasi tambah atau tolak bagi dua nombor dalam asas 2. Okay, sekarang ni nak buat penambahan. Okay, dan penolakan bagi dua dalam asas 2. Kita nak buat tambah dan tolak ni dalam asas 2. Okay, asas 2 sahaja yang kita dalam bab ni kita akan belajar untuk asas 2 saja. Okay, asas 2 sahaja yang akan tambah dan tolak. Okey, kat sini tengok kat sini dalam operasi penambahan dua nombor dalam asas 2, peraturan dia. Okey, ada peraturan ni tak sama macam tambah tolak macam nombor biasa. Okey, ada peraturan-peraturan yang berikut terpakai. Okey, bila kosong asas 2 tambah kosong asas 2 sama dengan kosong asas 2. Okey, ini memang kena ingatlah kosong asas 2 kena dia tambah kosong asas 2 dapat kosong asas 2. Bila kosong asas 2 tambah dengan 1 asas 2 sama dengan 1 asas 2. Yang ni memang kena ingat. Okey, kena ingat. Jadi sini asas 1 asas 2 tambah 1 asas 2 sama dengan 10 asas 2. Okey, dan seterusnya lah kena ingatlah yang ni. Okey, yang ni pun sama, penolakan pun sama ni antara peraturan dia. Okey. Okey. Kalau tak mau ingat peraturan ni pun boleh juga, kita hanya boleh guna kalkulator. Okey, boleh guna kalkulator saja sebab penambahan dan penolakan ni masuk dalam kata satu. Jadi tak perlu pun jalan kira. Jadi kita just tekan kalkulator je and then dapat jawapan. Tengok cara nak tekan kalkulator dia. Okey, ini contoh soalan dia. Okay, cari nilai bagi setiap berikut. Okay, 1101 asas 2 tambah dengan 1102. 0110 asas 2. Okay, ini cara guna kaedah manual lah. Okay,
mengikut peraturan-peraturan yang tadilah. Okay, kena ikut peraturan-peraturan tadi. 1 tambahkan dengan kosong akses 2 dapat 1 akses 2. Kosong tambah dengan 1 akses 2 dapat 1 akses 2. Kemudian 1 tambah dengan 1 akses 2. 1 akses 2 tambah dengan 1 akses 2 akan dapat kosong akses 2. Kemudian 1 kat sini kosong lah kan, 1 dan seterusnya. Okay. Okay, dan seterusnya macam ni. Okay, ni antara dia punya ni lah keadaan dia. Okay, tapi lebih mudah yang saya preferkan kita guna calculator lah. Okay, guna calculator lagi selamat. Okay, tak perlu nak pening-pening, tak perlu nak hafal dia punya peraturan je. Just tekan calculator and then dapat jawapan. Okay, okay, sekarang ni cara nak tekan calculator dia mudah sahaja. First kali tekan mode 2 kali. Okay, tekan mode 2 kali. Kemudian nampak ada SD, rate dengan base. Okay, tekan base tu, jadi tekan nombor 3 lah. Kita tekan nombor 3, kemudian okay, masukkan. Okay, sekarang ni tadi kita dah belajar dah kalau button B ni untuk akses 2, kalau button DAC ni untuk akses 10 dan kalau button OCT ni untuk akses 8. Okay, sekarang ni tapi dalam bab tambah dan tolak ni dia melibatkan button B saja. Jadi tetapkan saja kita tekan button B. Okay, tetapkan saja calculator dalam mode B. Okay, tekan button B tu. Tak perlu ubah, tekan saja button B. Okay, sekarang ni nak selesaikan soalan ni. Contoh soalan kat sini. Okay, 1101, tekan je 1101. Okay, tambah. Okay, buat penambahan macam biasa. Macam tekan kalkulator macam penambahan biasa. Okay, dari sini 1101 tambahkan dengan 110. Okay, bila tambah, tekan sama dengan. Tidak akan keluar nombor 10011. Okay, jadi kat sini lah ni lah jawapan dia 10011. Inilah jawapan dia. Mudah saja. Kita tekan kalkulator saja. Untuk penolakan pun sama juga. Tekan kalkulator sahaja. Tak simbol tu jawab tolak. Okay, sama saja. Okay, di sini lebih mudah menggunakan kalkulator.